Okey, dalam video ni saya nak kongsi macam mana nak hasilkan bentuk 3D guna software 3D Design. Jom. Okey, first saya buka dulu software 3D Design. Software yang saya pakai ni nama dia Fusion 360. Software ni memang sangat power sebab software ni software profesional dan berbayar. Sebenarnya software ni kita boleh guna secara percuma kalau kita ni student yang nak buat assignment ataupun kita declare kita guna software ni untuk hobi. Contohnya macam saya bukan student tapi saya nak pakai software ni untuk hobi semata. Contohnya hobi saya design 3D part untuk mesin 3D printer ataupun saya design bentuk kabinet untuk buat kabinet dekat rumah saya. Bukan untuk buat bisnes, 3D printer ke apa semua. Jadi bila kita dah download software, dia akan bagi percuma selama 1 tahun. Jadi kita kena selalu renew setiap 1 tahun. 1 tahun ni pun dia bagi sebenarnya lama dan boleh renew lagi. Jadi bila kita dah buka software ni, biasa benda pertama yang saya buat untuk design ni, saya tekan dulu dekat sini. Saya tekan dulu butang save untuk save file saya, untuk save projek saya. Jadi dekat sini saya save. Saya letak nama bekas untuk bateri. Okey, hari ini kita buat projek simple sahaja untuk bagi mudah faham, untuk belajar asas macam mana kita nak hasilkan bentuk 3D macam ni. Bila kita dah ada asas macam ni, saya yakin ramai orang yang kreatif yang boleh olah balik asas ni untuk hasilkan bentuk yang lagi power, lagi kompleks. Okey, first kita kena tahu dulu dekat mana tools dia ataupun alat dia. Bahagian atas ni bahagian yang paling penting. Semua benda-benda ni ada fungsi dia. Bahagian tengah yang putih besar ni, yang ni tempat untuk kita lukis design kita. Jadi kita boleh lukis dekat bahagian tengah sini. Okey, bahagian tepi yang kotak ni sebenarnya kita boleh tekan. Kalau kita tekan atas sini, dekat sini dia akan gerak. Dekat tengah ni. Saya tekan hujung sini, dekat sini dia akan gerak. Yang ni sebenarnya posisi untuk kita tengok design kita. Kalau tengok dekat sini, saya gerakkan sikit. Dia ada 3 keping macam dinding macam tu. 1, 2, 3. 3 dinding macam ni sebenarnya adalah permukaan untuk kita lukis. Software ni sebenarnya software yang straightforward. Dia ikut logik. Jadi senang saja untuk belajar. Software ni konsep dia macam ni. Kita lukis dulu dekat permukaan. Contohnya kita lukis dekat permukaan ni bentuk bulat. Bila kita dah siap lukis, kita tarik naik bagi dia jadi bentuk. Jadi yang ni konsep software dia memang sangat mudah. Untuk projek yang ni saya nak buat tempat letak bateri saya. Kita buat simple saja. Jadi biasa mula-mula saya akan susun dulu benda yang saya nak letak. Contohnya saya nak letak bateri yang ni, saya susun macam ni untuk mudah saya tahu berapa besar yang saya nak design. Okey, dekat sini sebenarnya saya ada 3 biji bateri yang sama. Jadi 1, 2, kita letak satu lagi 3. Jadi saiz yang saya nak buat untuk design yang ni, dari sini, sini, petak macam ni. Jadi bila susun macam ni, saya dah boleh ukur berapa besar design yang saya nak. Okey, katakan dekat sini, saiz kotak yang saya nak buat 5.5 cm kali sini ke sini 9 cm. Jadi dekat design ni saya lukis dekat permukaan yang paling bawah ni, permukaan lantai dia. Kita pergi dekat kotak ni dan kita cari bahagian atas ni. Kita tekan butang top. Okey, bila dia dah bagi permukaan yang paling bawah macam ni, kita pergi dekat bahagian sini, kita tekan butang create sketch. Yang ni untuk kita buat lukisan. Jadi kita tekan bahagian kuning ni. Bila bahagian atas ni semua bertukar macam ni, dia dah masuk dalam mood lukis. Jadi saya lukis dulu kotak yang saya buat tadi. Untuk lukis kotak ni, saya ambil bahagian pilihan kotak ni, saya tekan dekat sini. Boleh tekan dekat mana-mana ni. Saya tekan dekat garisan merah ni, saya tarik macam ni. Okey, kalau tengok dekat bahagian bawah ni, yang kotak biru ni, yang ni kita boleh isi ukuran kita. Contohnya macam tadi, bahagian bawah saya tadi 5.5 cm. Okey. Dan bahagian kedua ni, yang bahagian atas ni 9 cm. Okey, jadi dia dah tukar macam ni.
Okey, jadi dekat sini saya dah dapat saiz ukuran untuk saya buat kotak yang pertama. Kalau saya tekan dekat sini, dekat hujung sini, dia akan keluar macam ni. Jadi dekat sini kita dah boleh tarik dari sekeping kotak macam ni, tarik untuk jadi kotak dalam bentuk 3D. Jadi saya kena tahu dulu berapa tinggi yang saya nak untuk tarik. Jadi dekat sini saya ukur berapa tinggi kotak sebelah ni, 2 cm. Untuk tarik jadikan bentuk 3D, kita kena tekan dekat keyboard butang Q. Q ni untuk tarik jadi bentuk. Okey, bila dah tekan butang Q, saya tekan pula dekat kotak yang saya dah design ni. Jadi saya boleh tarik dekat sini, tarik macam ni. Tapi kalau kita tarik macam ni, kita tak tahu saiz dia kan. Kita kena tengok bahagian sini. Tapi nak lagi senang, dekat sini saya terus masukkan 2 cm dan saya tekan butang enter. Jadi saya dah dapat bentuk 3D untuk letak bateri saya. Okey, jadi yang ni bentuk basic dia. Dah nampak bentuk macam ni, kita pun dah dapat bayangan. Dekat sini saya nak masukkan bateri saya macam ni. Saya susun macam ni. Jadi saya kena lukis lagi bahagian permukaan yang atas ni. Jadi saya pergi balik dekat butang untuk sketch ni. Saya tekan sini dan tekan balik sini. Jadi dia akan patah balik ke sini untuk kita lukis lagi lubang untuk kita letak bateri. Jadi first saya kena tahu berapa tebal bateri saya ni. Saya tekan macam ni. Okay, dekat sini saya dapat ukuran 9mm. Tapi kalau kita betul-betul masukkan 9mm, dia macam agak ketat. Jadi dekat sini saya nak longgarkan sikit. Saya jadikan bentuk 10mm. Tapi 10mm macam terlalu longgar. Jadi saya kecilkan lagi 9.5mm. Okey, jadi saya buat dulu kotak. Saya buat dulu kotak dekat sini. Saya ambil bentuk kotak sini. Yang bawah ni saya tekan 9.5mm. Okey, dan dia punya lebar ke sini. Dekat sini saya dapat 29mm. Jadi saya nak besarkan sikit jadi 29.5mm. 29.5mm. Okey. Jadi yang ni saya dah dapat saiz kotak dia. Dan dekat hujung bateri saya ni dia ada bentuk bulat tau. Jadi dekat sini saya kena buat bentuk bulat. Mudah saja, kita ambil bahagian sini yang bulat ni. Buat dulu bulat ikut saiz lebar tadi. Okey, bila dah dapat saiz bulat macam ni, kita boleh tarik bulat ni masuk ke sini. Sebenarnya kalau kita tarik macam ni, dia susah sikit nak bagi sama. Jadi saya guna option yang ada dekat bahagian atas ni. Saya tekan dulu bulat ni. Saya tekan option yang ni. Tekan balik garisan ni. Dia akan sama dengan garisan ni. Jadi yang atas ni tak sama. Saya tekan lagi bahagian atas ni. Saya pilih balik yang tadi. Saya tekan pula garisan ni. Dia akan letak sama dengan garisan ni kalau kita pilih option yang ni. Sama juga baca bahagian bawah. Saya buat dulu bulat saiz 9.5mm. Tarik dulu ke sini. Kan butang bulat ni sama dulu dengan tepi, sama bahagian bawah. Okey, saya dah dapat bentuk bulat yang saya nak. Jadi bentuk bulat ni kita boleh tarik letak je mana-mana yang kita nak. Untuk lagi mudah susun benda ni, sebenarnya dekat sini kita boleh susun jarak dia ni, kita boleh set. Kita tekan dekat keyboard kita huruf D. Okey, dia akan keluar macam jarak tu dekat anak panah. Dekat anak panah yang besar, yang kecil ni. Jadi kita tekan dekat sini dan kita tekan lagi dekat design kita ni. Okey, jadi dekat sini saya boleh masukkan angka berapa jarak yang saya nak. Contohnya kita masukkan 5mm. Okey, jadi dia akan gerak jadi 5mm. Kita buat jarak tepi sini pula. Sini ke sini. 5mm juga. Kedudukan dia ni memang lebih tepat daripada kita gerak main agak-agak. Saya ada lagi 3 kotak yang saya nak kena buat. Jadi saya copy dulu semua. Saya ambil dulu semua. Saya tekan butang. Okey, dekat keyboard kita boleh tekan Ctrl V. Jadi dia akan keluar macam ni. Kita dah boleh gerak ke tepi. Satu lagi. Saya tarik lagi ke sini. Jadi saya ambil dulu jarak. Dan jarak yang tengah ni dia agak susah sikit. Kita kena agak-agak dulu. Kotak yang pertama ni saya dah siap lakar macam ni. Saya dah boleh buat lubang untuk kotak pertama ni. Jadi saya tekan balik butang Q untuk buat bentuk dia. Saya pilih bentuk saya tadi. Anak panah ni saya boleh tarik ke bawah macam ni. Jadi yang ni terpulang berapa dalam yang kita nak buat untuk lubang kita ni. -1.5. Okey, dan kita tekan enter.
Jadi dah siap lubang pertama untuk bateri. Lubang dia dah cantik. Jadi saya dah boleh buat lubang kedua untuk bateri saya yang petak ni. Bateri GoPro. Saya buat balik macam tadi, petak saiz bateri saya. Dan dekat sini saya ada satu lagi ruang kosong. Ruang kosong ni saya nak guna untuk letak SD card saya yang ni. Saya ada beberapa lagi SD card. Jadi kalau ada tempat ruang macam ni, dia lebih senang sikit. Okey, design saya ni dah siap. Bentuk dia ni basic je. Dekat Fusion 360 ni, dia ada fungsi chamfer. Kita boleh cari dekat atas ni, modify. Kita tekan chamfer. Okey, jadi saya tekan butang chamfer ni, saya boleh pilih garisan yang saya nak buat. Bagi mudah sikit bateri masuk. Okey, bila dah pilih semua, saya boleh tarik ke sini. Chamfer ni sebenarnya fungsi untuk potong bahagian ni jadi 45 darjah. Kalau tengok bentuk saya ni, dia terbuka macam ni. Dan nak masukkan bateri pun dia lebih mudah. Okey, jadi saya rasa design saya ni dah siap. Tapi saya nak chamfer juga bahagian bucu sini bagi dia lebih lawak. Okey, design saya ni boleh kata dah siap. Bentuk dia pun cantik. Jadi saya dah boleh save dan print. Okey, untuk dapatkan file yang saya boleh convert, masukkan ke dalam mesin 3D printer, saya kena pergi dekat export dan saya tekan dekat sini, saya kena pilih file yang jenis STL. Tekan sini dan kita tekan export. Bila dah siap save, kita dah boleh cincang file kita tu, jadikan bentuk isyarat untuk hantar dekat mesin 3D printer. Untuk cincang ni, saya kena pakai software Ultimaker Cura. File saya ni letak tepi sini. Dekat sini saya ada file bekas. Saya tarik masuk ke sini. Untuk buat kerja 3D design macam ni, memang saya rasa sangat mudah multitask sebab saya boleh buka dua Windows macam ni. Sebelum ni saya kena tutup dulu sebelah sini, buka sebelah sini. Kalau yang ni saya terus buka dua-dua macam ni sebab monitor yang saya pakai ni dia agak lebar. Saiz dia 34 inci dan dia jenis curve. Monitor ni sebenarnya monitor gaming. Refresh rate dia ni memang sangat tinggi. Monitor ni saya dapat daripada Prism Plus. Prism Plus ni sebenarnya company dari Singapura, tapi dekat Malaysia dia orang memang sangat famous. Banyak produk-produk dia orang macam monitor dan smart TV. Monitor saya pakai ni 34 inci. Saya dah rasa mudah buat kerja multitask. Kalau saya pakai yang saiz 49 inci, saya tak tahu malah macam mana dia punya view. Okey. Jadi dekat software slicer ni, saya dah dapat bentuk saya. Yang atas ni profile ni untuk kita set berapa tinggi filament yang kita nak antara setiap filament tu. Jadi dekat sini saya pakai 0.2 mm. Dekat sini infill bahagian dalam berapa padat yang kita nak buat. Yang ni saya letak 10%. Jadi dekat sini saya dah boleh slice. Bila saya tekan butang slice ni, kita akan tahu berapa jam printer ambil masa. Dekat sini saya dapat 5 jam. Jadi saya save dan saya dah boleh terus print. Sementara printer ni jalan, saya nak potong dulu kayu. Sebab saya nak cantum semua, jadikan satu platform. Yang saya pakai ni kayu pine. Saya potong, lepas tu saya belah. Saya gosok dulu bagi dia cantik. Sebab kayu ni kayu kotor. Saya dah boleh buat finishing. Yang ni saya sapu varnish. Bagi kayu ni nampak macam produk yang dah siap. Dan yang ni dia kalis air. Jadi dia tahan lama sikit. Okay, design 3D saya ni dah siap. Bila dah cuci yang bulu-bulu semua tu, dah cantik. Tapi dekat sini saya perasan satu bahagian sini. Bahagian sini saya rasa saya dah salah buat lubang dia ni. Saya dah salah ukuran unit. Sepatutnya dekat sini lubang ni saya buat 3 cm, 3 cm. Tapi saya tersalah buat 3 mm. Tapi tak apa. Yang ni tak penting sangat. Cuma yang ni yang penting. Dengan dua ni, kita test tengok macam mana. Saya cuba masukkan bateri saya. Yang ni, okey ngam. Saya cuba masukkan.
bateri GoPro pula. Oh, okey, semua cantik. Dan satu lagi SD card. Ngam. Ngam dengan cantik. Saya nak cuba susun dekat kayu. Kalau bagi saya okey lah, sebab sebelum ni saya biasa letak sana sini, dia tak kemas sangat. Kalau ada tempat macam ni, saya boleh simpan dengan kemas. Saya boleh letak bawah monitor saya. Jadi bila saya nak cas, saya ambil sini, cucuk masuk ke sini dan cucuk kabel sini. Tinggal saya letak gam bagi benda ni tak gerak, biar dia kekal je dekat sini. Tapi itulah, kalau saya nak simpan micro SD yang kecil tu, saya kena print balik bahagian ni. Sebab lubang dia ni cetek, sikit sangat, salah ukuran. Tapi itulah, kalau print bazir filament pula. Tapi tak apa, sebenarnya Jadi Life ada banyak filament. Yang dekat bahagian bawah tu saya ada lagi 2 filament yang saya tak pakai. Filament tu saya belum pakai lagi. Yang hijau tu yang jenis getah, yang jenis TPU. Yang biru tu yang jenis ABS. Yang tu dia boleh tahan suhu yang panas sikit berbanding filament biasa PLA. Dan untuk tutorial saya ni sebenarnya tak lengkap. Yang ni saya hanya kongsi yang basic saja. Sebenarnya proses pembelajaran terbaik adalah proses belajar sendiri. Macam 3D design ni ataupun kita panggil sebagai AutoCAD, saya belajar, saya sebenarnya ada degree dari University of YouTube. Saya belajar setiap malam benda ni daripada A sampai Z. Contohnya macam mana nak download Fusion 360, macam mana nak mulakan design, macam mana nak buat bentuk bulat. Dan saya pernah cari macam mana nak buat bentuk bulat tapi bentuk dia tu petak. Sampai sekarang saya tak jumpa lagi video tu. Jadi saya mohon maaf kalau video saya ni tak lengkap. Kalau saya nak buat video lengkap memang akan makan masa yang lama, 40 minit macam tu. Jadi moga video saya ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.